Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk, Pihak berkuasa awam adalah bagi perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat pembukaan kita diambil dari Roma 13 ayat 3 yang berbunyi, sebab pihak berkuasa awam bukanlah ancaman bagi orang yang berkelakuan baik, tetapi bagi orang yang berkelakuan jahat. Mahukah kamu hidup tanpa takut terhadap pihak yang berkuasa? Oleh itu, lakukanlah apa yang betul dan kamu akan mendapat persetujuan dan pujian daripadanya. Saudara-saudari, firman Tuhan mengajar bahawa kita patut mematuhi pihak berkuasa awam kerana ia dibangunkan oleh Tuhan. Lihat Roma 13 ayat 2. Oleh itu, sama ada raja, perdana menteri, presiden, governor atau datuk bandar dan lain-lain, kita harus mematuhi mereka. Tetapi hanya mematuhi mereka berdasarkan konteks firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 15 mengatakan, tunduklah kerana Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi mahupun kepada para gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan untuk memuji orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu mengatupkan kebebalan orang jahil. Oleh Roh, Petrus menunjukkan kepada kita bahawa semua perlembagaan itu telah ditetapkan untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan untuk memuji orang yang berbuat baik. Saudara-saudari, walau bagaimanapun kita sedang berada di dunia di mana beberapa pemimpin kerajaan melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang firman katakan. Itulah sebabnya hal ini boleh menjadi satu masalah jika kamu membiarkan kerajaan menetapkan apa itu betul dan salah. Firman Tuhanlah yang menentukan apa yang betul dan salah. Dalam Roma 13 ayat 1 hingga 4 mengatakan, Roh Tuhan melalui Rasul Paulus menasihati setiap orang untuk mematuhi sistem pemerintahan negeri kerana tiada kuasa yang wujud tanpa kebenaran Allah. Haleluya. Tetapi dia tidak menghentikan penjelasannya di situ. Dia menjelaskan dengan lebih lanjut tentang tanggungjawab negeri itu. Sebab para pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi perbuatan yang jahat. Mahukah kamu hidup tanpa takut akan kuasa itu? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, kerana dia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, hendaklah engkau berasa takut, kerana bukan tanpa sebab dia menyandang pedang, kerana dia adalah hamba Allah yang menyampaikan kemurkaannya atas orang yang berbuat jahat. Saudara-saudari, kemudian kamu mungkin akan tertanya-tanya, adakah ini bermaksud bahawa apa saja yang dilakukan oleh pemimpin adalah dari Allah? Sudah tentu tidak. Kamu perlu menerapkan pemahaman kontekstual yang betul. Jika tidak, bagaimana dengan pemimpin seperti Stalin, Mussolini dan Adolf Hitler? Tindakan-tindakan mereka tidak menurut Tuhan. Oleh itu, kita dapat memahami bahawa tidak semua pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Pihak berkuasa awam hendaklah mempromosikan tujuan yang benar. Kuasa itu adalah untuk perbuatan yang baik
dan bukannya untuk perbuatan yang jahat. Dalam Amsal 29 ayat 2 dan 4 mengatakan, apabila orang benar memerintah, rakyat bersukacita. Tetapi apabila orang jahat memerintah, rakyat menderita. Seorang raja membangunkan negerinya dengan keadilan, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku mendoakan mereka yang telah Engkau letakkan di kedudukannya yang berkuasa, agar mereka mempromosikan hak asasi dan memartabatkan manusia, kedamaian, keadilan, kebenaran dan suasana yang kondusif untuk pemberitaan Injil Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Amsal 29 ayat 2, Ezra 7 ayat 10 dan Amsal 21 ayat 15. Saudara-saudari, sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.